pada hari Jumaat 12 hari bulan November. Terima kasih dah ada bersama untuk sesi pada petang ini di bawah Connecting Dots Learning program hands-on. Sebelum kita mula dengan program hands-on seperti biasa, kita mula dengan reflecting on. Reflecting on. Pada sesi 2 minggu lepas, saya memberi sedikit seperti yang Cikgu Azhar bagi tahu tadi, coretan tentang respectful listening dalam organisasi. Respectful listening. Dan pada minggu lepas, saya beri sedikit ilmu tentang atau perbincangan atau perkongsian tentang activity versus productivity. Di mana saya kemukakan instrumen ERRC. Apa yang kita nak eliminate, apa nak kita reduce, raise atau create. 4 perkara dalam organisasi kita, ERRC. Dan hari ini pula kita akan lihat dengan tajuk Leaders are Readers. Leaders are readers, pemimpin itu adalah pembaca. So, kalau coretan ini, leaders are readers ini, kita lihat bahawa begitu pentingnya bagi kita, macam tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, untuk mendengar sesi CDL hands-on nanti. Kerana itu satu perkongsian daripada, kalau saya boleh quote-unquote, daripada pakar dalam bidang yang akan dibincangkan nanti. So, bagi seorang pemimpin, pemimpin ini dengan jawatan atau tanpa jawatan. Leaders with titles or without titles. Kita tidak berarti leader tu mesti ada jawatan baru dia jadi pemimpin. Tidak. Itu kepercayaan lama dahulu. Tapi sekarang, anyone, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini hari ini, semua yang buat pembentangan merupakan pemimpin. Tetapi sebagai pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua tahu bahawa ilmu tu kita sentiasa kena meneroka ilmu. Dan ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Macam kursus hari ini merupakan satu sumber untuk ilmu juga. Dan penerokan ilmu ni menjadi satu perkara sepanjang hayat. Lifelong learning. Kita sebut lifelong learning. Dan saya dapati, walaupun dah bersara, kadang-kadang saya dengar ceramah, saya dapat, wow, this is new, ini perkara baru. Dan kadang-kadang kita belajar daripada orang yang muda. Umur dekat kurang daripada 30 yang memberi kita satu. Saya masih ingat dalam 2 bulan yang lepas, saya dalam satu webinar, dan penceramah itu muda juga. Orang muda dia sebut, your network is your net worth. Dan sungguh bermakna. Artinya jaringan kita ada jaringan kerjasama atau jaringan kontak kita atau apa juga pun jaringan, network kita adalah net worth kita. So dalam leaders are readers ini, kita tahu bahawa untuk dapat kelebihan tu, bacalah untuk dapatkan ilmu. At least 1 hour a day. Dan kalau boleh baca sejam, dalam sehari itu boleh baca sejam, mungkin dalam seminggu kita boleh habiskan sebuah buku. Dan kalau dalam setahun, mungkin 50 buah buku. Dan kalau kita sambung baca, maka kita boleh jadi pakar dalam bidang kita. Dalam bidang kecil kita. Kalau orang yang bincang hari ini, kita bincang pasal sesi hands-on dengan penggunaan semua tool yang ada untuk meningkatkan pembelajaran. Umpamanya hari ini, tajuk dia ialah liquid text dan mewawi. Bagi saya sendiri pun ini adalah ilmu yang baru. Dan kita belajar. So, yang pertama, baca untuk dapatkan ilmu. Dan kita buat ini sebagai satu investment dalam continuous learning, iaitu kesinambungan dalam pembelajaran. Ada yang mengesyorkan gunakanlah 3% daripada apa yang kita, daripada nafkah kita, daripada gaji kita, atau duit lebih yang ada itu, 3% itu gunakanlah untuk pembangunan profesional dan peribadi kita. Maupun
dari segi ilmiah dan bukan ilmiah kadang-kadang. Tapi 3%-nya. Kita tak boleh sangat berkira sangat bila nak membeli buku atau nak menghadiri kursus. Saya masih ingat sebagai guru muda pada tahun 1981, saya nak hadir satu conference dekat UPM dan bayarannya adalah RM100. Walhal gaji masa itu ialah RM275. RM100 untuk nak bayar bagi seminar tersebut. Tapi saya dapati, saya hadir, pengetua bagi kebenaran, zaman itu tak adalah sekolah nak bayar untuk kita dan sebagainya. Tapi banyak faedah dan jaringan dengan pakar-pakar dalam bidang sukan masa itu. So, baca untuk ilmu, kesinambungan dalam pembelajaran, dan yang ketiga, bacalah makalah dan jurnal kerana kita tak tahu bila kita akan dapat satu-satu idea yang boleh membantu kita dalam pembangunan profesional kita. Dan idea itulah yang mungkin boleh membentuk kerjaya kita ke arah yang berbeza. Dan akhir sekali, pembangunan peribadi melalui kita bersama dengan pakar, daripada penulisan mereka atau daripada kursus yang kita hadiri. Pembangunan peribadi melalui pembacaan daripada penulisan pakar dan juga kursus yang dikendalikan oleh pakar. Akhirnya, kalau kita nak hebatkan lagi supaya kita boleh baca dengan laju, kita hadirlah speed reading course dan mereka beri kita cara-cara untuk baca dengan cepat. Saya tahu cikgu-cikgu semua sibuk, kita banyak kerja dengan sekarang dah kembali ke sekolah, macam-macam persediaan yang perlu dibuat dan kita perlu buat recovery plan dengan apa learning loss yang telah berlaku dan juga teaching loss yang telah berlaku dan kita dapati yang paling ketara learning deficit yang ada pada murid kita. So deficit itu yang khususnya macam pelajar SPM dan sebagainya, kita terpaksa lakukan quantum leap untuk pastikan bahawa ilmu yang tertinggal, topik yang tertinggal, kurikulum yang belum kita habiskan lagi. Tapi dalam semua itu, cubalah kita cari masa untuk mendapatkan ilmu, jadi pakar dalam bidang kecil kita, kesinambungan dalam pembelajaran, dapatkan idea daripada makalah dan jurnal, dan segalanya untuk pembangunan peribadi melalui kita bersama dengan pakar dan juga dengan menghadiri kursus. Itu saja daripada saya. Ingat, anda semua adalah pemimpin. Leaders are readers. Terima kasih.